Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menyebut dengan kalimah Iqra, bacalah. Tetapi bila disebut bacalah, memberi makna bahawa orang Islam adalah orang yang penyelesaiannya dengan ilmu. Islam datang dengan Iqra, seolah-olah pembebasan minda, pembebasan aqlaniyatul insan. Bagaimana untuk meneruskan harakatul hayat. Akhirnya dengan Iqra kita tengok sebuah kehidupan yang aman, yang nyaman, yang selesa, yang seadanya, yang dirasakan sesuai dengan fitrah basyari manusia itu. Itu uniknya, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Iqra ini tak lain tak bukan nak gerakkan orang Islam, pengikut dan penganut ajaran Islam, supaya mereka kembali kepada mengkaji, mencari ilmu. Kuncinya dengan membaca. Kunci kepada ilmu salah satunya dengan cara membaca. Tak pelik kita tengok, akhirnya perkara ini kita dapat tegakkan dalam kehidupan kita. Penting sangat. Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tengok, peliknya, tuan-tuan. Datangnya ayat bacalah, maknanya di situ bukan makna disuruh kita baca. Tapi baca yang pertama adalah bacaan ma'rifatullah. Bacaan yang pertama, bacaan mengenal Tuhan kita. Bacaan yang pertama, bacaan mengenal diri kita. Mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita, maka menyebabkan kita tahu kita duduk perkara sebenar hamba. Jadi orang silap, dia dah nampak baca gitu, tak jadi. Itu bukan dalam Islam. Tapi baca mesti bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada 3 hari lepas, 2 hari lepas saya lupa dah dia. Benarlah Allah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka semua akan menjawab Allah. Tuan-tuan, sebab itu dia sebut Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Tapi uniknya, tuan-tuan, bila mana dia sebut dengan nama Tuhanmu, dia sebut satu patah kata lain lagi, khalaq. Bila khalaq ni, maka di situ akan ada 2 perkara. Apa makna khalaq? Menciptakan. Apa makna menciptakan di sini? Dalam bahasa mudah ada 2. Pertama ada khaliq, kedua ada makhluk. Khaliq maknanya pencipta, makhluk kena cipta. Betul tak? Jadi di situ dia nak heret kepada ayat ni. Bila baca tu, kita kenal Tuhan sebagai Al-Khaliq, kita kenal kita ni sebagai Al-Makhluk. Tengok. Jadi rupa-rupanya mencari Tuhan, bahasalah, bukan cari mana istilah. Mencari Tuhan, mengenal Tuhan merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan. Manusia tak ada Tuhan, dia gabrah. Bila dia ada Tuhan, dia stabil. Ada Tuhan, dia stabil. Tak ada Tuhan, jadi ngeruk habis.
Sebab itu saya kata, bila Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menciptakan. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah. Jadi bila Allah kata khalaqal insana min 'alaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq, dia ulang lagi, khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia daripada alaq. Dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak ciptaan Tuhan, ayat pertama sambung ayat kedua, Allah hanya sebut ciptaan manusia. Kerana pandai dulu, bumi lebih dulu daripada manusia, sebab kita duduk atas bumi. Langit lebih dulu pada kita, tanah lebih dulu pada kita, sebab kita ni jadi daripada tanah asalnya Adam. Tapi Allah tak sebut ciptaan tu, dia sebut manusia. Apa mana? Mana yang tersirat, hei manusia, kenal sikit mu siapa. Ramai orang terlupa. Dengan sebab tubuhnya besar, dengan sebab bajunya hebat, dengan sebab sedikit kurniaan Allah, maka dia samsing, dia takabur, dia angkuh di muka bumi Allah. Maka awal-awal lagi Allah rakyat mana manusia tu. Dan bila cerita manusia, khalaqal insan, Allah tak kata Allah cipta manusia, tapi Allah detailkan sehingga mencabar minda, ilmu, pengetahuan dan makrifat manusia dengan menceritakan usul asal macam mana manusia diciptakan. Min alaq. Alaq ni apa makna? Alaq ni maknanya ialah bila mana sperm lelaki bergabung dengan ovum perempuan, asalnya air mani, nutfah, kemudian bergabung maka dinamakan min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur. Maka diberikan keadaan macam itu selama hampir 40 hari. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut, yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Allah himpunkan kamu dalam perut makmu pada 40 hari pertama seperti setitis mani. Summa yakunu misla zalika alaqah. Kemudian 40 hari kedua pula, tadi 40 hari pertama, menjadi alaqah. Apa makna alaqah? Khalaqal insana min alaqah. Alaqah ni orang panggil apa? Uritus, yang sudah gerak. Kalau orang tergantung lah nama dulu, kita tengok dia macam nyamuk. Kita tengok nyamuk ni, anak nyamuk, lepas nyamuk telur tu menetas tu panggil apa? Ogak-ogak ke apa? Sini panggil apa? Jentik gitu. Okey, jentik lah. Sana ogak-ogak, jentik. Okay. Yang tu kita tengok dia macam kuda laut lah, kecil. Yang tu lah yang dipanggil alaqah. Dia bergantung pada dinding rahim. Tengok. Sedangkan zaman dulu Socrates dan sebagainya, lebih dulu lagi duk rakyat, kita ni duduk dalam perut mak kita ni macam kita lah. Mana ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada hidung, ada ni, cuma kecil je. Dia tak tahu proses mananya daripada air mani, kemudian tukar. Tengok, sedetail itu diceritakan zaman jahiliyah. Dan sains menerima hakikat itu. Allah Akbar. Kita tengok macam tu, kita mau semangat. Itulah apa yang saya nak